Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Ustaz Muhammad, Ustaz Abdullah, Ustaz Masjid Mustaqim, Seriap, Kangan Perlis, tuan-tuan kepada Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri masa, dia beri tenaga dan juga kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita berjumpa kembali. Yang mana kuliah kita ni berhenti lebih kurang sebulan lah kan. Kalau bahasa orang kampung ni sepurnama dah. Cerita dulu ni Arjuna keluar apa berbangsat. So cerita-cerita lama Piramli apa, cerita zaman-zaman apa 50-an 60-an dulu ni. Jadi pada hari ini dan alhamdulillah dapat kita jumpa balik, kita sambung kuliah mingguan kita ni berkaitan dengan bab jihad, sambungan bab yang kita berhenti hari tu ni. Kalau tuan perasan majlis tuan-tuan ni pun alhamdulillah betul Cikgu Azmi pun kontak saya, boleh tak ustaz buat kuliah online ni. Kita pun hari pertama tu ya boleh buat. Minggu kedua tu saya terlupa dah kata Jumaat. Mai pukul 7.30. Allah, hari ni ada kuliah ni. Kita cari komputer kat kita pun. Kemudian nak online pula tak boleh tuan-tuan. Dia punya masalah lah ni, ada OBS tu dia nak bagi kahwin gambar ada muka kita. Jadi itu pun ambil masa jugalah. Teknologi zaman lah ni benda baru. Jadi kita pun duduk belajar pun tak ada cikgu. Kita cikgu sendiri buka komputer, buka YouTube, belajar sendiri. Itu zaman lah kan, mudah kan. Okey, kita pada hari ini kita akan sambung tajuk kita ni berkaitan dengan bab jihad. Sambungan yang itu ni, larangan mengganggu wanita yang sedang ditinggal berjihad oleh suaminya. Macam mana cerita dia bila berlakunya perang nanti, yang mana apa tu si suami ni pergi perang, tinggal wanita anak-anak ni kan. Tiba-tiba tuan kita ganggu mereka tuan. Macam mana cerita dia? Apakah larangan yang Nabi bagi tahu kepada kita? Macam mana cerita dia tentang larangan yang Nabi tegas betul-betul ni tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit berkaitan dengan ni tuan, bulan Rejab. Ini tuan-tuan nota tuan-tuan ni tarikh dah 7 Rejab. Pejam selip dia Rejab, Syaban, Ramadan. Hari ni dah 7, masuk pula sebulan, 37 hari lagi nak jumpa Ramadan. Itu lebih kurang lah. Dia 7 tu kan 13, 7, 23, 53 hari lagi tu kan. Lebih kurang lah anggaran. Sebulan lebih lagi nak jumpa Ramadan kan. Jadi apa cerita tentang bulan Rejab ni? Sebab apa? Ada orang kata kena banyak puasa, kena buat amal soleh yang tu, kena baca yang ni sebenarnya. Jadi macam mana tuan? Betul tak betul? Kita tengok balik apakah yang Nabi beritahu dan Allah beritahu tuan. Pertama sekali, bulan Rejab merupakan bulan-bulan haram. Apa dia bulan haram ni? Kalau zaman dahulu ni sebelum mai Islam ni, orang Arab jahiliah bila mai bulan haram ni, depa ada 4 bulan haram ni. Mai bulan haram depa tak bergaduh tuan, tak perang, tak bertengkar. Kalau kita orang Melayu kita jumpa bulan berapa pun tak puas hati, pergi tabuh lah, pergi rembat, pergi belasah sebagainya. Tapi orang Arab ni walaupun jahiliah depa ni, mai 4 bulan ni depa tak bergaduh, depa pedar betul-betul. Lepas 4 bulan ni pantang tempuh sikit, kacau tuan. Orang jahiliah ni dia punya marah tuan, kes anak lembu ke, anak kebau ke, anak unta ke, sampai 7 keturunan dia bergaduh. Bukan kita ni, Tok Nang, Tok Nyang, Tok Nenek dulu ni, sampai keluar dia bergaduh contohnya. Itu punya Arab jahiliah. Sebab apa? Mereka ni jahil tuan. Bila mai Islam, habis terungkai daripada jahiliah tuan. Okey, yang pertama tuan, bulan Rejab merupakan salah satu daripada Al-Ashur Al-Hurum, bulan-bulan haram. Selain bulan Muharram, bulan Muharram, Zulkaidah dan Zulhijjah. Itu bulan-bulan haram ini merupakan bulan mulia sebagaimana Allah berfirman surah At-Taubah ayat 36.
Yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ada 12. Kita ni yang jadi kita kira Januari, Februari ni sampai 12 bulan ni Islam kita habaq lama dah. Bulan dalam Islam ni ada 12. Yang mana telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa dia menciptakan langit dan bumi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai habis. Januari, Februari, mai kalender Siam, kiraan dia. Mai tahun baru Cina, kira. Mai apa tahun baru Kerbau apa? Lembu tuan tahun ni. Ya tuan, tu setiap tuan semua tu ada 12 bulan. Saya tadi Allah dah habaq lama dah. Allah cipta langit dan bumi ni dah ada 20 bulan dah. Antara 4 bulan haram yang dihormati, apa? Antara tu ada 4 bulan haram yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul, lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Sebab tu anak jahiliah ni main bulan lain gaduh. Main 4 bulan ni dia pedah betul-betul. Sebab apa? Dia tahu juga tak boleh bergaduh pada bulan tu. Abu Bakrah melaporkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masa itu beredar sebagaimana hari Allah mencipta langit dan bumi, iaitu setahun itu ada 12 bulan. Antaranya ada 4 bulan haram yang dihormati, 3 bulan berturut-turut. Bila? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Bahasa kita lah kan. Lepas tu kalau ni November, Disember, Januari. Tu bahasa Melayu kita. Tapi bagi Arab ni apa? Agama Islam kita ni Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan haram ni duduk dekat. Tapi bulan yang seterusnya Rejab. Dia ada jauh pula. Jelah lah bulan Rejab ni. Antara bulan Jamadil Awal dan Syakban. Ni kalau duduk tengah ni, dia diapik ni kan. Mai saja Rejab, Syakban, Ramadan. Jadi Rejab ni berada kat tengah bulan ni. Jadi hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itu jadi ada 4 bulan haram. Jadi 4 bulan ni yang mana ni apa tu, yang mana Allah kata di sini bulan yang mana yang ada kelebihannya, yang mana dia dimuliakan. Kalau mulia ni, kalau kita ada 12, 8 bulan tu bukan kata tak elok, bukan tak bagus, bagus, elok, baik. Tapi 4 bulan ni dia lebih mulia lagi tuan. Itu dia punya deskripsi bahasanya. Okey, Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan maksud Rajab ialah agung, iaitu Lataif Al-Ma'arif halaman 117. Oleh sebab itu bulan Rajab adalah bulan yang agung dan mulia. Antara keistimewaan bulan Rajab ini apa dia? Berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang mana apa? Kita semayang ini ni yang 5 waktu ni memang mana? Cerita Isra' Mi'raj. Asal semayang kita 50 waktu. Tapi bila mai Isra' Mi'raj ni, Nabi time tu isteri dia meninggal, bapa saudara dia meninggal, Allah hiburkan dia. Macam mana? Diperjalankan Isra'. Mekah pergi ke Baitul Maqdis, iaitu di Palestin tu. Kemudian di Mi'rajkan, diangkat. Isra' dijalankan, Mi'raj diangkat jumpa Allah. Ini benda yang mana special bagi Nabi, berlaku pada setengah malam je. Daripada setengah malam tu sampai esok tu habis, selesai urusan. Pergi ke langit yang mana, langit pertama jumpa Nabi, sebagainya, langit kedua, ketiga, keempat, sampai ke jumpa apa? Ke tingkat atas tuan. Itu yang berlaku. Jadi semua tu turunnya peristiwa semayang. Daripada 50 tu turun 45, 40, 35 sebenarnya dia tak sebutlah dalam kiraan 35 tu. Jadi dikurang sampai tinggal 5 tuan. Itu cerita dia tuan. Jadi benda bulan Rejab ni sangat sangat besar bagi kita. Namun dalam istimewanya Rejab ni ada juga sumber-sumber yang tak clear. Jadi apa? Dia main benda-benda, dia kata kena buat yang ni, dapat yang ni, buat yang ni, dapat ni. Itu namanya hadis palsu, maudhu' kan. Jadi macam mana? Sebab apa? Mengagungkan bulan Rejab bukanlah satu persoalan baru. Sebab sebelum mai Islam kita, zaman jahiliah dulu, dah ada mereka mengagungkan bulan Rejab ni. Masyarakat Arab jahiliah begitu mengagungkan bulan Rejab, sehingga mereka menjadikan sebagai perayaan, hari yang besar lah bagi mereka. Antara amalan popular yang dilakukan oleh sebahagian orang Islam di Malaysia kita lah terutamanya, mai bulan Rejab, dia buat apa? Dia bersungguh-sungguh untuk puasa sunat Rejab. Dia menghidupkan malam dengan sembahyang sunat Rejab. Ustaz takkan tak boleh ikut nak sembahyang sunat.
Nak puasa, silalah. Boleh puasa, boleh sembahyang. Tapi pasal apa bulan Rejab kita duk pula lebih? Pasal apa bulan Rejab duk puasa lebih daripada bulan lain? Itu jadi timbul soalan tu. Kalau betul Nabi buat lagu tu, buat main dalil. Mana punca, mana kata kena buat pada bulan Rejab ni banyak puasa, banyak solat malam sebagainya. Tu timbul soalan dah. Nak buat tak ada masalah. Hari ni kita buat tahajud ke, witir ke apa, silakan, tak ada masalah. Maintain istiqamah. Sebab Nabi kata istiqamah. Tiba-tiba bulan lain duk relax, tak pernah main malam, tak pernah puasa, main Rejab. Tengok tak pernah selang ni puasa Rejab. Tengok tak pernah selang ni solat malam. Itu soalan dia dah. Sebab kita mengubahkan masa tu pihas tentu yang mana Nabi tak kata pun. So bila buat lagu tu mesti ada dalil dan hujah. Itu agama dah. Kita faham tak? Jadi awak dia pun kata tak boleh semua ni. Tak, mesti ada dalil. Ibadah mesti ada dalil. Yang mana sunat, ya silakan. Tapi tengok pula. Sebab apa kita mengkhususkan malam tu? Apakah dalil? Apakah punca kuasa dia? Kalau betul, istiqamah bulan lain pun buat. Tak ada masalah. Kita beri contoh lagi. Okey, ni yang pertama tuan. Bahagian Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Adakah keutamaan bulan Rajab? Sudah menjadi tradisi yang selalu berulang di setiap tahunnya. Di awal bulan Rajab, seperti saat ini, banyak tersebar statement-statement yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab. Namun, seorang mukmin yang telah berikrar dan meyakini 2 kalimat syahadat, paham betul bagaimana konsekuensi dari ikrar suci itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Memiliki konsekuensi untuk mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Serta aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Memiliki konsekuensi untuk tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita dah mengucap tuan, itu benda yang besar tuan. Apa tu? Asyhadu an la ilaha illallah ni aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, illallah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi kita buat ibadah ni mesti tunjuk contoh Nabi. Pertama sekali ikhlas, semua ikhlas. Katanya ikhlas tuan, ayah Pin, Tuan Harun, apa tu Arakam yang mana Syari pun sebenarnya ada sesat, semua tu ikhlas. Nak Allah, kenal Allah, percaya Allah. Tapi tak ikut yang kedua ni. La ilaha illallah tadi, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Apa Nabi ajak kita? Apa Nabi suruh kita? Tak boleh tuan-tuan, kita aku rajin ni nak buat macam semayang Nabi Musa, Nabi Isa, celuk pula lagi, buat lagu tu ibadah, buat lagu ni ibadah, main kahwin-kahwin. Tak boleh. Dia mesti ikut syariat Nabi Muhammad. Apa Nabi abang dulu ni, itulah kita buat. Tak tambah sikit pun, tak kurang sikit pun. Tak berlebih-lebihan, tak bermalas-malasan. Tadi kita buat semayang Isya ni, Zuhur apa? Maghrib tadi 3 rakaat. Ustaz rajin lah ni. 5 rakaat. Takkan tak boleh. Tak tuan, kok mana rajin ke malas? 3 rakaat saja. Itu yang wajib. Kalau rajin bila? Saat lagi ni. Ba'diyah buat pula 2 rakaat. Isya pula 4 rakaat. Rajin lagi buat ba'diyah 2 rakaat kan. Kemudian buat pula witir, buat pula tahajud. Silakan, tak ada masalah. Ada rongan-rongan dia. Tak mana wajib itu, tak mana sunat itu. Nabi abad dengan jelas tuan. Karena beliaulah yang paling tahu bagaimana cara menghamba kepada Allah. Miris, saat mendapati broadcast atau tulisan yang tersebar tentang bulan Rajab berisi hadis-hadis dhaif bahkan palsu. Seperti kita tengok tuan, bila main kita WhatsApp kita lagi mudah. Buat lagu ni malam ni hari pertama, kena malam Jumaat pula, masuk hari Khamis ke, lagi dia buat. Jadi macam-macam. Nak kena baca apa, nak kena surah apa sebenarnya, kena berhati-hati. Memang nampak macam bagus ni dia perangai kita sebenarnya. Tapi bila ibadah ni mesti tunjuk contoh Nabi. Mesti berdasarkan daripada sumber yang sahih. Padahal Nabi kita SAW mengingatkan cukuplah untuk menilai seorang itu pendusta saat ia menceritakan segala kabar yang ia dengar. Jadi cukup disekadakan kita ni pembohong, macam mana kita sampai semua berita yang kita dengar. Sampai berita je forward. Bukan kita buat pun, kawan yang abang tolong panjang. Kena berhati. Cukup dikatakan pendusta bila apa? Kita sampai semua kita dengar. Jadi apa dia? Dengar boleh, kena tapi, kena saring, kena nilai, kena tengok betul sumber main mana. Ni PKP ni. Kemarin ni berapa orang ni?
Bukan kes pelik, kes penjara. Tak apalah, mudahlah PKP. Benda tu umum. Dia bukan kita buat ibadah tuan. Ibadah kena tengok balik. Sebab apa? Dia main dengan pahala dengan dosa. Jadi kalau benda umum ni, kalau tak salah pun tak ada apa efek dunia ni. Mungkin yang sesat sebenarnya, sekadar orang pergi cepat kita pergi lambat, orang boleh banyak kita boleh sikit, itu buat dunia. Tapi akhirat mesti daripada sumber yang sahih. Riwayat Muslim. Kenyataan ini menodai konsekuensi kalimat syahadat yang kedua, yaitu persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Karena saat Anda meyakini beliau adalah utusan Allah atau penyampai pesan dari Allah, saat itulah Anda mempercayai jalan menuju Allah itu adalah dengan mengikuti perintah dan ajarannya. Sebab apa? Allah turun wahyu, turun arahan, Nabi yang bawa. Nabi tahu macam mana Allah nak, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, apa yang Allah beritahu suruh buat. Nabi habaq satu-satu, tunjuk perkataan dia, perbuatan dia, sebagainya. Semua tu jadi hadis-hadis yang Nabi bawa kepada kita. Ketika seorang beribadah dengan amalan yang tidak Nabi ajarkan, saat itulah dia telah menyalahi persaksian pada kalimat syahadat yang kedua ini. Kalau kita buat apa Nabi tak suruh, Nabi larang kita buat, Nabi tak suruh buat, kita pergi buat pula, tambah pula. Jadi kita dah lari pada syahadah yang kedua tadi. Kena berhati-hati tuan. Meyakini hadis-hadis yang tidak valid bahkan palsu sebagai pijakan ibadah adalah bentuk beribadah kepada Allah tidak melalui jalan yang dituntunkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar rahimahullah pernah menjelaskan dalam buku beliau Tabyinul Ajab Bima Warada fi Fadli Rajab, yaitu menyingkap keheranan riwayat-riwayat tentang keutamaan bulan Rajab. Tidak ada hadis sahih yang dapat dijadikan argumen yang menerangkan keutamaan bulan Rajab, tidak tentang puasanya atau tentang keutamaan puasa khusus di bulan itu, tidak juga tentang sholat malam yang dikhususkan pada bulan itu. Bila cari tuan-tuan hadis sahih tentang apa keutamaan, apa kelebihan sebenarnya bulan Rajab ni, tak jumpa yang khusus. Ya betul, kita kena perbanyakkan amal soleh, puasa, ibadah, solat sebenarnya, tapi jangan mengkhususkan tertentu tuan. Jadi cerita dia, dia buat 5 waktu berjemaah, pergi 5 waktu berjemaah, tambah lagi solat sunat yang ada, itu saja. Istiqamah pula, maintain berterusan. Puasa, doa wajib puasa Isnin Khamis, puasa kerak pun, puasa Nabi Daud, sehari buka sehari tutup, pun boleh. Nabi ajak itu. Jadi kalau nak kata hari pertama kena puasa, hari kelima kena puasa pula, yang kata 5, 3, 1 ke apa tu, main mana benda dia. Kita nak beritahu tu kan, jelas itu. Jadi cerita dia, nak perbanyakkan amal soleh, ya, silakan, itu sunnah Nabi ajak kita. Cuma jangan mengkhususkan benda yang Nabi tak sebut dan Allah beritahu tuan. Okey, contoh tuan, amalan Rejab hadis dhaif, bahkan palsu. Apa dia tuan? Kita kasih contoh, menghidupkan malam 27. Tadi ni. Sebab apa dikatakan malam 27 itu Nabi naik ke langit, Isra Mi'raj. Dan tarikh ni pun kita tak tahu betul ke 27 hari bulan dan sebagainya. Itu pun tak jelas. Tiba kita kata 27 ni akan hidup malam tu. Sebab dinamakan dengan malam Isra wal Mi'raj. Nampak tuan? Dia kena berhati-hati. Jadi apa nak buat malam tu? Nak kena baca apa? Surah apa? Itu kena tengok balik. Sedangkan Nabi tak beritahu apa pun. Jadi kita nak buat malam apa? Nak bagi tahajud, buatlah tahajud. Bacalah solat apa, Quran ke apa. Itu yang disunahkan. Okey, contoh ni tadi pertama. Okey, yang kedua, solat raib. Mungkin kita ni jarang buat lah, tapi sebenarnya ada yang buat ni tuan. Apa dia tuan-tuan? Solat ini dilakukan berdasarkan pada satu hadis maudhu', hadis palsu, yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, Rejab bulan Allah, Syakban bulanku, Ramadan bulan umatku. Dan tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Khamis pertama. Tuan, ni dah 7 hari bulan. Kalau Khamis mari nak. Khamis pertama mari ni. Iaitu dikatakan di sini dalam bulan Rejab kemudian melakukan solat antara maghrib ke atamah, maghrib ke isyak. Waktu sepertiga awal malam, iaitu dilakukan pada malam Jumaat. Pada Jumaat bila? Semalam ni. Sebanyak 12 rakaat. Dia bubuh pula 12 rakaat. Dibacakan pula setiap rakaat pula Al-Fatihah sekali, surah Al-Qadar 3 kali, surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali, dan diselangi pula setiap rakaat dengan salam. Nampak tuan? Ni kata kafiah ni main mana ni tuan? Kalau betul tuan, kita buat amal. Tunggu orang lain buat, kita buat dulu tuan. Bahkan sembahyang tarawih pun khilaf tuan. Nak sembahyang 11 ke, 13 ke, 20 ke, tu pun tak sanggup lah. Tu Nabi buat, sahabat buat, jelas lah. Yang ni kan tak ada asal main mana pun.
kita pun tak tahu mana tuan. Dia kata lagi apa lagi tuan? Dan apabila telah selesai, ia bersalawat ke atasku 70 kali. Kemudian dia membaca Allahumma salli ala Muhammad. Ni doa-doa sampai habis. Jadi ni tuan, dia kata benda-benda yang akan tengok balik. Kalau betul tu tuan, kita akan buat betul benda tu. Bukan kata boleh ni, satu Malaysia, satu dunia akan buat pada malam itu. Sebab apa? Nabi suruh buat. Tapi bila cek-cek balik, mau doa. Benda ni palsu tuan-tuan. Okey, kita pergi tuan. Ini bersama juga Ibn Jauzi kata hadis tadi maudhu', iaitu dusta atas nama Rasul. Sebab apa? Ada seorang rawi yang bernama Ibn Jaham yang terkenal dengan dusta. Dan aku mendengar guruku Abdul Al-Wahhab berkata para rawinya majhul, tak dikenali. Tu jadi dalam ilmu hadis ni tengok siapa bawa, macam mana dia ni, dikenali ke, panggil macam mana, siqah ke, pembohong ke, macam mana. Itu semua tu dia tengok tuan. Itu lagi tuan. Okey, yang ketiga, berpuasa penuh di bulan Rejab atau sebahagiannya dengan menganggap ianya mempunyai fazilat yang khas. Jadi puasa tadi Nabi kata perbanyakkan puasa, perbanyakkan ibadah solat, silakan. Tapi jangan kita duk, aku puasa bulan ni kemas dah aku ni, aku berpuasa ni sekian-sekian ni ada fazilat khusus. Jadi itu yang kena tengok balik tuan. Jadi nak puasa, nak perbanyakkan amal soleh, silakan. Bulan ini diperbanyakkan. Bulan haram tadi, 4 bulan tadi, perbanyakkan amal soleh. Kini bersama juga Ibn Jauzi menyebut dalam riwayat Muhammad bin Abdul Baqi dari Bakar Muhammad bin Hasan An-Naqashi dari Abu Sa'id bahawa Rasulullah SAW bersabda, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Maka barang siapa yang berpuasa bulan Rajab dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia wajib mendapat keridaan Allah yang maha agung dan ditempatkan dalam syurga Firdaus yang tinggi. Siapa yang berpuasa 2 hari dari bulan Rajab, maka baginya pahala 2 kali ganda. Timbangan setiap ganda bagaikan bukit-bukit di dunia. Tuan, bukit Medan, Gunung Jerai, Gunung apa semua tu, Everest ke apa, bayangkan. Tu pun tak sanggup tuan. Jadi benda ni agak melampau. Sebab apa? Tu sampai bukit-bukit di dunia. Barang siapa yang berpuasa 3 hari dari bulan Rajab, maka Allah menjadikan antaranya dengan neraka sebuah parit, panjangnya setahun perjalanan. Barang siapa yang berpuasa 4 hari pada bulan Rajab, maka ia akan diselamatkan dari bala, gila, kusta, sopak, fitnah Masih Dajjal dan azab kubur. Al-Jauzi kata hukum hadis ini sebagai maudhu', palsu. Itu jadi cerita dia. Dan kalau kita tengok boleh tuan, sejarah hadis palsu ni dia bukan saja buat. Orang tak puasa bulan tu, orang buat ralik, tak semayang, sunat, tak berbanyak, dia bawa, kita kena buat sesuatu ni, kita bagi candu sikit, bagi kelebihan sikit. Habuan, harap ada orang yang buat. Tu cerita dia. Tu cerita haji palsu ni sekarang ni pun dia bukan saja buat bagi ni, dia nak bagi orang cinta ibadah. Itu tujuan dia. Bila main lagu tu, dah, agama bukan main candu-candu dengan ibadah-ibadah, daripada khasiat-khasiat ataupun benda yang Nabi tak habaq ni. Kita puasa betul-betul, akhir nanti ya Allah, main pahala, mana bukit yang mana satu dunia ni, mana apa tu api neraka jauh 1 tahun perjalanan. Betul tak ada pun. Siapa nak declare? Siapa nak bagi kan? Siapa beritahu? Oh, Nabi bagi tahu. Cek balik, oh Nabi tak kata pun. Kita dah buat dah kan? Berpuluh tahun sampai ke mati kita buat. Tiba-tiba apanya tak ada pun benda yang dikatakan ini. Itu bahayanya tuan. Sesat dunia, rugi dunia. Kalau sesat akhirat, rugi segala-galanya tuan. Okey tuan, ini bersama ni. Contohlah dia punya bangkit, aku dibangkitkan sebagai Nabi 27 Rejab, maka barang siapa yang berpuasa pada hari itu dan ia berdoa suatu buka puasa, maka puasa itu menjadi kafarat baginya selama 10 tahun. Jadi benda-benda yang ni tuan, dia melampau-lampau. Ini yang berlaku, ada di palsu yang berlaku tuan. Okey, kita tuan sikit lagi. Okey, istighfar Rejab. Contoh tuan, Rejab ni tuan, dia ada istighfar Rejab. Yang mana tuan? Selain daripada amalan yang disebut ini, terdapat lagi amalan khusus yang disebarkan seperti amalan membaca apa yang disebut sebagai istighfar Rejab. Sayyidul istighfar ada, penghulu segala istighfar. Tapi istighfar Rejab ni tak ada tuan. Dia kata apa di sini? Disebutkan di antara fazilatnya ialah sesiapa yang menulis atau menggantungkan atau membawa atau membaca istighfar Rejab, maka ia akan mendapat pahala 80,000 pahala para nabi. Tu dia tuan. Satu nabi pun cukup lah tuan. Ni sampai 80,000 nabi tuan. Tuan, kita dah baca tuan kan, rasul yang nabi rasul ni kan 25 rasul, nabi ni 300 lebih je.
Ni mai 800,000 Nabi pula. Mana tuan. Jadi benda itu tak belik tuan. Nampak tuan. Jadi kena berhati. Contoh tuan, istighfar rejak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Okey, saya cepat tuan. Ni ada dia call 12 minit tuan. Fa khalaqahu wa kadhalika wa kadhalika ala turbati sayyidi. Campur semua ni istighfar rejak nama dia. Boleh tak boleh tuan? Sekali tengok okey lah, bagus lah. Dia duduk saja ni baik istighfar. Ya istighfar betul Nabi abang. Istighfar kan. Jadi masa sekali istighfar tuan, Allah akan ampun kita, Allah akan beri kelebihan bagi kita, Allah akan bagi murah rezeki. Istighfar tuan. Nabi pun 70 kali bahkan 100 dalam sehari istighfar. Tapi Nabi tak habaq pula ada istighfar rejak. Saya tak kata tuan. Kita balik nanti kita buka tuan website pejabat mufti wilayah persekutuan. Kalau kita kata mufti Kangak ni, mufti Kangak semua tak boleh, ikut bias. Kalau saya ambil center tuan di Kuala Lumpur tu, wilayah persekutuan, buka kita apa tu pejabat mufti wilayah persekutuan. Kelebihan istighfar rejak. Dia kata apa tuan? Bila baca boleh tuan, mengenai istighfar rejak ni macam mana 80,000 nabi, 80,000 para siddiqin, 80,000 para malaikat, khasiat orang tanya. Apa dia jawab? Di sini istighfar umumnya bermaksud memohon ampun kepada Allah. Bahkan Nabi sendiri beristighfar 70 hingga 100 kali. Sahih tuan. Dari yang pertama hadis Abu Hurairah. Demi Allah sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Hadis Bukhari. Nabi istighfar tuan 70 kali tuan. Kan? Apa tu? Lebih daripada 70 kali. Dalil yang kedua pula dari Yasar Al-Muzani, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan minta ampun kepadanya kerana sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim sahih. Okey, itu yang kedua. Bila tengok balik merujuk kepada soalan yang diajukan di atas, istighfar Rejab beserta fazilat dan kelebihannya yang dilakukan khusus pada bulan Rejab tidak kami temui asal hadis tersebut, tidak kami temui dalam mana-mana kitab hadis yang muktabah. Memang tuan? Wallahu alam. Tuan, lepas mayang tadi pun astagfirullah berapa orang istighfar. Nabi habaq lepas mayang istighfar. Lepas mayang istighfar. Cuak hilang itu. Tak pun 2 kali leno ke apa ke. Contoh, tu Nabi pesan kan istighfar lepas mayang. Paling komen tuan 3 kali tuan 5 waktu. Dah 15 kali. Tu tak baca 70 kali dengan 1 kali tadi. Nampak? Tiba-tiba kita ambil istighfar yang mana metah tak sebagainya, kita buh tempek bulan Rejab. Itu yang berlaku tuan. Nampak? Kita bukan nak kata tak boleh semua ni. Tak. Kalau ada dalil, ada hujah, kita buat amal-amal sahih. Bahkan kita nak ajak orang buat amal-amal. Bila tak ada tu, letak tepi. Yang ada ni pun tak terbuat dah tuan. Bayangkan itu kita beritahu tuan. Ambillah hadis yang sahih tuan. Okey, kita pergi tuan. Ni saya sentuh Nabi Muhammad dah. Okey, saya pergi tuan. Okey, ni tentang dari tadi lah. Sebab Nabi kata tadi, inna kaziban alayya laisa kakazibin ala ahadin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqad minan nar. Itu apa? Kalau kita berbohong atas nama aku ni tak sama dengan bohong atas nama orang lain. Sebab kalau bohong atas nama Nabi, api neraka dah tempat dia tuan. Bohong atas nama orang. Dia ni kata tu silap, bukan. Orang terkena dia saja. Dia sebut nama Nabi ni, orang buat ibadah, dia minta pahala, tiba-tiba akhirat tak ada pahala pun, tak ada balasan. Sebab apa? Kita reka atas nama bukan daripada Nabi. Jadi kena baca ni, kalau buat lagu tu, api neraka dah tempat dia. Allah bagi apa? Dia berkata, siap sedialah tempat api neraka pada kita tuan. Okey tuan, ni tajuk apa tu, ni minggu lepas punya tajuk tu kalau kita ingat balik, haram hukumnya menyiksa dengan api ni kan. Tentang itunya ni saya sentuh sikit tuan. Iaitu kalau tajuk minggu lepas ni, Nabi larang kita tak boleh kita bunuh orang dengan api. Apa dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengirim kami dalam sebuah pasukan. Beliau berpesan, jika berhasil menangkap si fulan, jumpa orang ni, maka bakarlah keduanya dengan api. Nabi marah. Kalau apa jumpa sekian-sekian orang ni, bakar mereka dengan api. Itu Nabi kata. Kemudian bila sahabat-sahabat lain nak keluar, nak berjalan, nak pergi, Nabi panggil balik. Nabi bersabda pula, aku tadi menyuruh kalian supaya membakar si fulan. Sesungguhnya
tidak boleh menyesa dengan api kecuali Allah Ta'ala. Jika kalian berhasil menangkap keduanya, maka bunuh dah. Nampak? Dalil yang pertama ni, apa jumpa dua sipulan-sipulan ni, bakar dah dua. Jadi bila main dia pun nak pergi berjalan, nak pergi perang tu, ni pesan pula. Tadi ni aku suruh bakar. Tapi kalau jumpa mereka dua ni, kan, jangan bakar. Engkau bunuh mereka. Sebab bakar ni hanya Allah saja boleh bakar. Sebab api neraka ni kata boleh, Allah saja yang boleh seksa hambanya, makhluknya dengan api. Ini dari dia tuan. Sebab kata awal tu Nabi marah orang ni. Dua-dua orang ni mungkin ketua sebagainya, penjahat sebagainya ni tentang Islam ni, jumpa dia bakar dia. Kita lah bahasa kita marah sangat, pergi bunuh mereka. Bunuh saja. Tapi Nabi kata bakar. Bila dah selepas tu mungkin wahyu turun tuan. Nabi Allah dia kata kalau bakar ni hanya Allah saja yang berhak untuk bakar, boleh bakar. Jadi kalau jumpa mereka dua ni, bunuh mereka. Semua tuan tengok balik, cerita orang perang ni, dia ambil pedang, dia main, dia tikam ataupun dia pancung bala orang yang lawan, musuh dia. Sebab apa? Pancung ni bila pancung mati terus. Kalau kita tikam ni, kena kaki, kena paha, tak mati lagi. Kena tangan tu, dia seksa kan. Bila perang betul ni, kalau boleh pancung terus, sekali pancung tu mati terus. Itu agama Islam. Dia tak mau seksa orang kan. Kita ni air geram ni ustaz, dia ni duduk ni pergi rodok mata dia, pergi tikam dan sebagainya. Jangan tuan, Islam tak larang itu. Dia musuh Allah, kita hanya sebagai tentera Allah. Kita laksanakan tugas Allah. Yang mana kita bunuh mereka sekali mati. Bukan kita duduk pergi seksa, duduk siap pula sebagainya. Itu yang Nabi larang kan. Hadis Bukhari. Bahkan Nabi kata lagi di sini, janganlah kalian menyesa dengan sesaan Allah. Jadi bakar tadi itu Allah saja yang berhak untuk guna, untuk bakar tuan-tuan. Hadis Bukhari. Kita tengok boleh tuan-tuan, dari yang kedua ni hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Pada satu kesempatan betul kami bersama Rasulullah SAW satu perjalanan. Bila pergi itu Nabi dia pergi qada hajat. Sahabat-sahabat lain ni duduklah berehat di satu tempat. Mereka ni kami melihat khumara, burung kecil bersama dua anaknya. Ibu burung tu dengan anak burung tadi. Mereka ambil anak burung tadi. Kemudian induk burung itu pun bentang sayap. Jadi dia marahlah ambil anak dia. Kemudian datang Nabi tengok tuan. Dia kata apa? Siapakah yang telah mengganggu induk burung ni, ibu burung ni, dengan menangkap anak-anaknya? Kembalilah anak-anak burung tersebut kepada induknya. Yang duduk main dengan anak-anak ni, kau boleh makan burung ni kan, bagi balik pada mak dia. Itu kata Nabi. Kemudian lepas habis itu Nabi tengok pula ada sarang semut yang telah terbakar. Kemudian beliau bersabda, siapakah yang telah membakar sarang semut ini? Kami. Ada membakar betul lah. Kemudian sahut kami. Rasulullah SAW pun berkata, sesungguhnya tidak boleh menyesa dengan api kecuali Rabb yang telah mencipta api. Jangan bunuh sarang semut ni. Allah saja yang boleh seksa dengan api. Nampak tuan? Jadi tuan-tuan, kena berhati-hati. Kata dia, pengajaran dia, kalau semut tu dalam rumah kita kan, macam mana cara dia? Bukan pergi bakar dia, pakai spray ke, reset ke apa ke, halau ke apa ke, itu. Cuma kalau banyak lagi ustaz ni, ada sarang tepi rumah ni, kalau sarang tu tak boleh buat lagu mana, kena bakar. Itu gagah lah bakar. Sebab apa? Dia ganggu rumah kita. Ni dah duduk berjalan, pergi bendang, duduk elok ni, duduk rehat, ada semut. Duduk ustaz, kita bakar sarang dia, tak pasal-pasal. Tak perlu, tak ada keperluan pun. Itu Nabi larang. Sebab ada dalil yang kedua tuan. Zaman dahulu ni ada seorang Nabi yang mana dia berjalan, dia duduk berehat, datang semut gigit dia. Apa dia buat? Dia bakar sarang semut. Kemudian Allah marah. Allah kata apa? Kalau betul kau nak marah semut itu, kenapa bakar sarang? Bakarlah apa? Bunuhlah seekor semut. Yang ketik pun seekor semut. Pasal apa bakar sarang semut tu? Tepuklah semut yang ketik hang tu. Kita lah kalau tak puas hati, tampaklah nyamuk ni, jangan pergi bakar kelambu pula. Marah nyamuk seekor, kelambu dibakar. Melayu kita pun ada pepatah tu. Ada batu jawapan dia. Di cerita dia, tengok benda-benda kalau boleh tuan, hindar kita guna bakar ni. Habis tak ada, baru guna untuk bakar tu. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan. Larangan mengganggu wanita yang sedang ditinggalkan berjihad oleh suaminya. Macam mana yang Nabi kata di sini, ada perempuan, isteri sebagai mujahidin, yang mana pergi perang ni, tiba-tiba kita ganggu dia. Apa Nabi larang tuan? Jadi yang pertama dari Buraidah radhiyallahu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, kehormatan isteri para mujahid yang sedang keluar berjihad atas orang-orang yang tidak keluar berjihad
seperti kehormatan ibu-ibu mereka sendiri. Apa kata orang perempuan ni yang mana suami mereka ni, yang mana pergi perang sebenarnya ni kan, mereka tu macam mana kehormatan ibu-ibu kita sendiri tuan. Jaga mereka tuan. Tidaklah seorang laki-laki yang tidak keluar berjihad, yang diamanahi menjaga isteri seorang mujahid yang sedang keluar berjihad, lalu ia berkhianat, kecuali ia akan dibawa ke hadapannya pada hari kiamat, dan mujahid itu mengambil pahala amalnya sesukanya. Menurut kalian apakah ia akan menyisakannya? Saya nampak kata tuan, kalau kita tuan pergi kacau isteri orang ni, sebenarnya buat sebagainya maksiat ke apa ke sebagainya, apa jadi? Akhirat nanti mujahid dia akan main kat kita, akan ambil pahala kita tuan. Yang azab kita berzina ke apa ke, tu azab lain dah. Tapi pahala kita ni, ibadah kita ni, dia akan ambil tuan, pahala kita semua. Satu apa pun dia tak tinggal tuan. Itu berlaku tuan. Hadis Muslim ni yang pertama. Bila tengok balik apa kandungan bab tuan. Pertama sekali, haram hukumnya mengganggu isteri para mujahid yang sedang berjihad dengan mengintipnya, berkhalwat dengannya, atau berbincang dengan perbincangan yang diharamkan, atau gangguan-gangguan yang lain. Kita kena berhati-hati. Sebab apa? Kita ni dia mana kan? Yang mana kalau kita jiran tetangga ni, kena tengok mereka ni kan, isteri tu, anak dia macam mana kan, sekolah dak makan ke apa ke sebagainya. Bukan kita pula kan, apa tu berlaku curang dan sebagainya kan. Kalau buat tuan, kena berhati. Sebab apa? Hukumnya haram. Ini yang pertama. Yang kedua pula, kerasnya pengharaman mengkhianati para mujahidin dengan mengganggu isteri-isteri mereka, kerana para mujahidin sedang melaksanakan tugas pembela agama. Sebab dia ni bantu kita pertahankan agama kita. Dia melindungi keselamatan orang yang tidak ikut serta jihad. Dah dia pergi tolong tuan, kita pun dah selamat dah. Tak payah pergi. Kita apa? Tengok saja keluarga dia ambil cakna sebagainya. Tiba-tiba kita pula yang tak boleh harap tuan. Maka tidaklah boleh bagi mereka mengganggu isteri para mujahidin. Apapun bentuk penggangguannya, apa saja bentuk gangguan tak boleh. Menjaga isteri para mujahidin bertujuan meneguhkan mereka di medan perang ketika mereka mengetahui bahawa keluarga mereka bawah naungan. Jadi mereka perang pun semangat. Isteri di rumah, ada anak pun, ada orang kampung jaga, tengok ambil cakna. Dia perang pun bersungguh-sungguh fisabilillah. Ni nak perang ni, anak isteri aku macam mana ni, makan tak makan, risau juga ni sebenarnya. Jadi itu yang perlu tengok balik. Dan mereka jadi menaungkan orang yang bertakwa dalam keadaan aman dan terlindung. Maka hati mereka tidak akan terganggu dengan keluarga, isteri, anak dan harta yang mereka tinggalkan. Itu yang patut kita buat tuan. Okey, yang seterusnya, menyamakan kehormatan isteri para mujahidin atas orang yang tidak ikut berperang seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Hal itu memberikan satu petunjuk yang agung. Nampak tuan? Dalil tadi nak sebut apa? Kata umpama jaga mereka ni macam jaga mak kita sendiri. Kalau kita jaga mak kita pun jaga elok dan sebagainya. Nampak tuan? Pertama, mengganggu wanita yang masih mahram atau berzina dengannya merupakan kejahatan yang berdosanya, merupakan kejahatan yang dosanya berlipat kali ganda. Kalau kita pula diberi amanah kan, kita berlaku curang sebagainya, berzina sebagainya, dosa kalau berzina dengan orang lain, dosa besar, hukum rejam sebagainya. Tapi kalau berzina dengan mereka ni tuan, apa jadi? Berlipat kali ganda tuan. Sama juga bulan Muharram, bulan haram ni, ibadahnya dilipat gandakan. Kalau tuan buat jahat pada bulan 4 bulan haram ni pun, dosanya akan dilipat gandakan. Pahala buat baik dilipat baik pahala, buat jahat pun dilipat kali ganda dosa. Itu tajuk yang kita pergi bulan Muharram, bulan haram tadi. Jadi cerita dia, kalau kita kacau isteri orang yang pergi perang ni, mujahidin ni, jadi apa? Dosa tadi berlipat kali ganda tuan. Kedua, merupakan adat kebiasaan orang yang berakal adalah mereka tidak berfikiran negatif terhadap ibu-ibu mereka, melainkan mereka pasti berbakti dan berbuat baik kepada ibu mereka. Jadi cerita dia dah disamakan tadi, wanita yang mana isteri-isteri mujahidin ni sama macam mak kita ni, taraf dia. Kita jaga mereka sebagainya. Jadi kena berhati-hati tuan. Okey, ketiga, kejahatan zina bertingkat-tingkat menurut kedudukan wanita yang dizinai. Berzina dengan isteri tetangga lebih berat daripada berzina dengan wanita lain. Berzina ni haram tuan. Kan? Neraka tempatnya tuan, kalau tak bertaubat ni. Kena bertaubat, kena taubat nasuhah. Tiba-tiba tuan, kita berzina pula dengan orang dekat kampung kita.
lebih besar lagi dosa daripada kita berzina dengan mana tak tahu, daripada hujung mana jumpa berzina. Nabi kata kena berhati-hati. Zina tak boleh. Tiba-tiba kita berzina pula dengan orang keliling kita, rapat kita ni, lagi double lagi, lebih sulit lagi tuan. Berzina dengan isteri para mujahidin lebih berat daripada berzina dengan perempuan lainnya. Nampak tuan? Kalau berzina dengan isteri mujahidin ni lebih teruk lagi daripada yang lainnya. Sampai-sampai hal itu disamakan dengan berzina dengan mahram, dengan mak kita ke, keluarga kita ke sebagainya, kakak adik-adik kita ke, kena berhati-hati. Nampak sebab apa? Ancaman itu sangat besar tuan. Jadi kita doa tuan, Allah jauh daripada fitnah benda-benda yang buruk ni tuan. Itu tuan. Okay, last sekali tuan. Ada lagi masa no? Kira okey. Okey, saya pilih tuan, wanita di rumah berkerjaya. Macam mana zaman kita lah ni, berkaitan dengan umbai ni, kan? Wanita lah ni duduk di rumah dan mereka berkerjaya. Macam mana tuan? Wanita di rumah berkarir. Apakah boleh wanita bekerja menjadi wanita karir sehingga sering berada di luar rumah? Perlu dipahami bahwa sebaik-baik tempat bagi wanita adalah rumahnya. Inilah yang dipuji dalam berbagai ayat. Okey, kita kena faham. Wanita ni sebaik-baik tempat di rumah. Nampak tuan? Apa contoh yang terbaik yang kita tengok? Orang perempuan kalau main masjid, macam mana? Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kalau nak pahala sembahyang berjemaah, laki dan perempuan main masjid nak pahala lebih, tak. Pahala mereka di rumah lebih baik daripada kita. Orang lelaki sembahyang di rumah sikit, sembahyang di masjid berlipat kali ganda tuan. Laki di rumah sikit, di masjid banyak. Orang perempuan di masjid sikit, di rumah pula banyak tuan. Itu beza dia. Jadi saya kita bincang hari itu ni. Cuma ustaz aku tu tak balik lah ustaz, tak mayang lagi yang Insya. Tak mayang lah, tunggulah mayang. Apa kata? Kalau tuan-tuan main masjid sebab apa? Hari ni ada kuliah saya bab hadis cerita tentang apa tu larangan. Esok pula bab Al-Quran. Lusa pula bab apa? Sirah. Tulat pula bab apa tu tafsir. Hari kita main masjid ni nak belajar ilmu agama. Itu fungsi dia. Nak tambah lagi. Kalau dia berkata nak sekadar semayang, dia bersemayang di rumah lebih baik lagi. Itu bagi segi pahala. Okey, kita pergi lagi kan. Seperti dalam firman Allah yang artinya, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan ala jahiliyah terdahulu. Nampak Al-Ahzab ni Allah sendiri habaq pada kita tuan. Ayat 33, dan tinggallah kalian di dalam rumah. Maksud apa? Kalian. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah dahulu. Jadi tengok jugalah dandan-dandan yang ada ni. Hanya itu apa? Masyarakat jahiliyah yang terdahulu. Ya, terdahulu. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat di atas bahwa janganlah wanita keluar rumah kecuali ada hajat seperti ingin menunaikan salat di masjid selama memenuhi syarat-syaratnya. Kalau di masjid pun ada syarat. Kata nanti muftinah apa, mainlah masjid. Kalau di muftinah sebagainya, macam kita main masjid. Kita tengok balik. Kita pilih lagi. Wanita yang betah di rumah inilah yang lebih menjaga diri. Wanita karir begitu bebas bergaul dengan lawan jenis di kantor tanpa kenal batas. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuji wanita yang menjaga dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. At-Tabari berkata dalam tafsirnya, wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Juga ia menjaga kehormatan dan harta suaminya. Di samping itu, ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu. Jadi cerita dia tu berkata tak boleh kerja ni, boleh kerja. Sekadar kerja lah. Ada kerja, tank dah habis kerja, baliklah. Tak perlu kita duk pergi menyigah merata, lewat sebagainya. Sebab apa? Bahaya itu lebih memudaratkan lagi. Cuma kita bersama keluarga, ramai ke apa ke, tu cerita lain lah. Apa kata tuan? Kena tengok balik. Jadi Islam bukan agama yang tak boleh semua. Boleh, tapi tengok batasan-batasan. Macam mana ya yang disuruh kepada kita tuan. Alasan wanita lebih baik di rumah menjadi ibu rumah tangga karena wanita itu aurat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perempuan itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka syaitan menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Dan kalau bahasa kita lah ni, stay at home. Kan? Tu bahasa PJP kita. Dan ustaz, habis milau ustaz, tak mau duduk rumah jemur ni. Pilah berjalan. Dah hari ni pun boleh berjalan. Pilah kena apa? Pasembok ke, kan? Ikan bakar ke apa ke, pilah. Tak masalah. Tapi janganlah kita ni duduk pergi melewat seorang-seorang ni. Berkeluarga ke apa, tak masalah. Silakan. Timbal balik lah. Sebab apa? Sebab mudarat itu lebih banyak. Dan Allah Alam.
Seperti dekat ni untuk tajuk kita hari ni, kan apa tuan-tuan tanya apa? Kan boleh tanya. Saya sudah faham lah. Saya pun nak peringat balik tentang dari yang ada ni. Cuma minggu depan kita akan sambung nanti bab jihad juga. Apakah larangan-larangan sekitar jihad yang ada ni? Ada tuan tanya tuan? Tuan tanya. Kemudian insya-Allah saya berdiri dulu insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.